A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu semula. Walaupun tadi saya dah mula, tapi macam ada masalah pada handset saya. Moga-moga tak ada masalah yang akan berlaku selepas ini. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan menyambung pembacaan syarahan kepada Al-Imam Al-Mahalli ala waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan yang lepas saya berhenti juga agak mengejut kerana kebetulannya dalam urusan memindah rumah baru ni. Jadi insya-Allah hari ni kita akan masuk kepada perbahasan ataupun pada huraian terhadap matan yang berbunyi wal ahkamu sab'atun al wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Baik, apa-apa pun sebagaimana biasa sebelum kita memulakan majlis, kita akan mengulang penghafalan bagi matan al-waraqat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan saya tidak mahu meminta tuan-tuan semua untuk menghafaznya di rumah, kerana mungkin itu bagi yang berkemampuan alhamdulillah, tapi bagi yang tak berkemampuan mungkin agak sukar. Tapi insya-Allah dalam setiap majlis kita akan baca sikit demi sedikit, moga-moga ianya akan membawa kepada penghafalan matan secara berjemaah insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bacakan matannya secara berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini Abul Ma'ali Abdul Malik Ibnu Abi Muhammad Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i matnihi wa huwa matnul waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, secara bersama kita akan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradain ahaduhuma usulu wal akharul fiqhi fal aslu ma buniya alayhi ghayruh wal far'u ma buniya ala ghayrih والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويعاقب على تركه ويعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله 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 ويعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. Baik, insyaAllah kita akan mulakan huraian terhadap matan yang berbunyi wal ahkamu sab'ah, insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-jalal al-mahalli Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Ibrahim al-Mahalli al-mutawaffa awwala Muharramin sanata 64 wa 800 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi وقراء شرحه على ورقات إمام الحرمين الجويني وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: والأحكام المرادة فيما ذكر، boleh juga baca ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. Kita hafal tadi wal-batilu. Namun yang dipilih oleh Imam Al-Mahalli adalah wal-fasid berdasarkan sebahagian nuskhah bagi matan al-waraqat. Jadi ada nuskhah matan waraqat yang berbunyi wal-makruh was-sahih wal-batil. Ada sebagian nuskhah berbunyi wal-makruh was-sahihu wal-fasidu. Jadi kata Imam Al-Haramain dalam menghuraikan matan al-waraqat, beliau menyatakan wal ahkam, maka hukum hakam yang dimaksudkan pada apa yang telah disebutkan atau pada apa yang Imamul Haramain sebutkan ada 7. Maksudnya hukum hakam yang telah disebutkan sebelum ini ada 7. Sebab kalau kita tengok ketika kita membicarakan tentang definisi al-fiqhu, maka Imamul Haramain al-Juwaini telah menyatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam yang bersifat dengan sifat syarak. Sebab dalam pertemuan sebelum ini kita telah sebut bahawa hukum itu kadang-kadang adalah hukum akal, kadang-kadang hukum secara adat, kadang-kadang hukum secara syarak. Jadi hukum akal seperti benda kecil tidak boleh berada di benda yang besar tidak boleh berada di tempat yang kecil. Main satu benda besar, tak boleh kita nak masukkan benda besar ke dalam benda yang kecil. Dalam keadaan benda besar tetap besar dan benda kecil pula tetap dalam keadaan kecil. Mustahil secara akal. Seperti juga satu jasad tidak boleh berada pada dua tempat dalam satu masa. Jadi ia merupakan hukum akal. Hukum yang dikatakan bahawa ia adalah benar oleh akal yang waras. Ada pula hukum yang bersifat uruf. Maknanya secara adat kebiasaannya api adalah membakar, manakala air adalah memadamkan api. Contoh Jadi ia bukanlah satu hukum bersifat akal. Sebab akal tidak memustahilkan api tidak membakar dan akal juga tidak memustahilkan air tidak dapat memadamkan api. Namun secara adat kebiasaannya api akan membakar manakala air akan memadamkan api. Jadi kebiasaan begitu. Secara yang kita tengok tiap-tiap hari begitu. Contoh,
kita kata matahari terbit dari sebelah timur, itu adalah hukum adat, bukan hukum akal. Sebab akal tidak menganggap satu perkara yang mustahil kalau Allah mahu menerbitkan matahari daripada belah barat, dan ianya akan berlaku di akhir zaman kelak. Jadi hukum kadang-kadang bersifat akal, kadang-kadang bersifat adat, dan kadang-kadang bersifat syarak. Maknanya ia tidak ditetapkan oleh akal, ia tidak ditetapkan oleh adat, sebaliknya syariat iaitu Allah ataupun Nabi SAW yang telah meletakkan hukum tersebut. Dan kita juga telah menyatakan hukum yang dimaksudkan di sini adalah isbatu isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kita mensabitkan satu benda kepada satu benda, atau kita menafikan satu benda daripada satu benda. Jadi bila saya kata pada tuan-tuan, contohnya sembahyang 5 waktu adalah fardu, ianya adalah merupakan satu pensabitan. Saya telah mensabitkan kefarduan pada sembahyang. Saya telah mensabitkan hukum ataupun kefarduan itu pada solat 5 waktu sehari semalam. Baik, ia merupakan satu hukum. Dia merupakan satu hukum kerana saya telah mensabitkan satu benda kepada satu benda yang lain. Sama juga kalau saya sebut sebagai contoh, saya katakan makan ataupun minum arak adalah tidak halal. Minum arak adalah tidak halal. Maka kenyataan ini saya telah menafikan halal daripada arak. Saya menafikan unsur halal daripada arak. Saya kata arak tidak halal. Minum arak adalah tidak halal. Jadi saya telah menafikan sifat halal itu daripada perbuatan minum arak. Jadi saya telah menafikan satu benda daripada satu benda. Dan contoh sebelumnya tadi saya kata sembahyang fardu adalah wajib, maka saya telah mensabitkan kefarduan pada solat. Jadi ia adalah satu hukum, kerana hukum adalah isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Dan hukum ini kalau kita lihat, ia bukan hukum akal, ia bukan hukum adat kebiasaan, sebaliknya dia adalah hukum syarak. Baik, jadi fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, yang jalan untuk mengetahui hukum hakam tersebut adalah secara ijtihad. Ini ta'rif ataupun definisi bagi al-fiqhu. Maka apabila Imamul Haramain menyatakan wal ahkam, dalam keadaan sebelum ini sudah disebut tentang al-ahkam ketika definisi al-fiqhu, iaitu ketika Imamul Haramain menyatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam yang bercirikan syariat. Maksudnya hukum bukan hukum akal, bukan hukum adat, sebaliknya hukum secara syariat. Jadi apabila Imam Al-Haramain sebut wal ahkam, hukum hakam ada 7. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum hakam di sini adalah hukum hakam yang telah disebut sebelum ini. Apa dia? Hukum hakam yang bercirikan syariat, bukan hukum akal, bukan hukum adat. Sebab tu Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla menyatakan al-muradatu fima dzukira ataupun fima dzakara. Hukum hakam yang dimaksudkan terhadap apa yang telah disebutkan. Yang telah disebutkan atau yang telah beliau sebutkan. Ikutlah kita nak baca macam mana, tak ada masalah. Innamal i'rabu binniyat. Innamal i'rabu binniyat. Kita nak i'rab berdasarkan niat kita. Kita nak niatkan apa? Wal ahkamul muradatu fima zakara, ay zakara Imamul Haramain. Kalau kita baca fima zukir pun tak ada masalah. Hukum hakam yang dimaksudkan pada apa yang telah disebutkan. Iaitu ketika Imamul Haramain menyatakan definisi bagi al-fiqh. Jadi hukum hakam yang sama yang disebutkan di sini. Jadi alif lam pada wal ahkam adalah alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah. Al-ahdiyah. Jadi alif lam yang merujuk kepada kalimah yang telah disebut sebelum ini. Kalau contoh di sini alif lam al-ahdiyah.
az-zikriyah, alif lam al-ahdiyah az-zikriyah. Kerana telah disebut sebelumnya, sebab alif lam al-ahdiyah ni ada dua, alif lam al-ahdiyah az-zikriyah ataupun alif lam al-ahdiyah az-zihniyah. Okey. Innamal i'rabu binniyat. Saya dengar ni daripada Habib Hasan Kaf ketika beliau buat daurah tentang nahwu. Beliau bila sebut tentang i'rab, kata beliau innamal i'rabu binniyat. Jadi rawahu Khairun Nizam an Al-Syeikh Al-Habib Hasan Al-Kaf. Allah barik fikum jami'an. Okey, jadi alif lam pada kalimah al-ahkam sini, wal ahkam adalah alif lam al-ahdiyah al-zikriyah. Alif lam ahdiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab kadang-kadang ada alif lam al-ahdiyah yang tidak disebut sebelumnya tetapi dia bersifat difahami. Contoh macam Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fi. Sedangkan sebelumnya Allah Ta'ala menyatakan alif lam mim. Zalikal kitab. Itu adalah al-kitab. Jadi kitab yang mana satu? Tak disebut pun. Taurah ke, Injil ke, Zabur ke, kitab apa ke sebelumnya. Tak disebutkan langsung pasal al-kitab sebelumnya. Tetapi yang difahami, yang kita semua ada dalam minda kita bila sebut Alkitab, yang kita faham adalah Al-Quranul Karim. Jadi alif lam pada kalimah Alkitab pada firman Allah yang berbunyi Zalikal kitab, alif lam di sini alif lam ahdiyah zihniyah, bersifat akal, benda yang difahami pada pemikiran kita masing-masing. Tetapi kalau alif lam ahdiyah zikriyah, ia telah disebut sebelumnya. Contoh macam di sini disebut wal ahkamu sab'ah. Ada tak disebut kalimah al ahkam sebelumnya? Ada, iaitu pada ucapan wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Jadi tahulah kita wal ahkam di sini bukan bermaksud semua hukum hakam ada 7. Maksudnya tak kira hukum hakam akal ke, hukum hakam hukum bagi adat ke, hukum bagi syariat ke, semua ada 7. Bukan itu maksud Imamul Haramain. Sebenarnya maksud Imam Al-Haramain adalah hukum hakam yang telah disebut sebelum ini, iaitu hukum hakam syarak ada 7. Ada 7. Dan kalau kita lihat para hadirin rahmati Allah, hukum ini dalam hukum syarak yang bersifat amaliyat ini, hukum hakam ada 2 hukum syariat ini ada 2. Al-hukmu syar'iyyu al-amaliyyu ataupun al-hukmu syar'iyyu al-ilmiyyu. Hukum hakam syarak yang bersifat amali, perbuatan, atau hukum hakam syarak yang bersifat dengan keyakinan ataupun al-ilmi. Al-ilmi di sini maksud dia al-yakini. Hukum hakam syarak yang bersifat amalan itu merujuk kepada hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan kita. Jadi kita melakukan satu perbuatan, setiap perbuatan kita ada hukumnya. Jadi hukum bagi satu perbuatan, hukum saya bercakap, hukum saya senyum, hukum saya tidur, hukum saya menangis, semuanya ada hukum dari segi syariat. Jadi ini dinamakan sebagai al-hukmu asy-syar'iyyu al-amali. Hukum hakam syariat yang satu lagi pula iaitu al-hukmu asy-syar'iyyu al-i'tiqadi ataupun al-ilmi, iaitu hukum hakam yang bersifat kepercayaan, iaitu merujuk kepada hukum hakam yang disebutkan di dalam ilmu akidah. Jadi yang dimasukkan dengan wal ahkam di sini iaitu al-hukmu asy-syar'iyyu al-amaliyyu, bukan al-hukmu asy-syar'iyyu al-ilmi. Okey. Jadi hukum hakam syarak yang bersifat amali ada 7. Ada 7. Sab'atun, iaitu wal ahkamu sab'atun. Hukum hakam ada 7, iaitu hukum hakam syariat yang bersifat amali ada 7. Lalu disebut yang pertama al-wajib, yang kedua al-mandub, yang ketiga al-mubah, yang keempat al-mahzur, yang kelima al-makruh, yang keenam as-sahih, dan yang ketujuh adalah al-fasid. Okey. Jadi saya dah sebut tadi, di sana ada nuskhah yang berbunyi wal batilu. Jadi insya-Allah kita akan lihat nanti apa dia al-fasid ataupun al-batil pada definisi al-fasid ataupun al-batil sebentar nanti.
Jadi hukum hakam ada 7. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang hukum hakam syariat yang bersifat amali, maka para ulama usulul fiqh telah membahagikan hukum hakam syariat yang bersifat amali ini kepada 2, iaitu al-hukmu at-taklifiyyu dan juga al-hukmu al-wad'iyyu. Al-hukmu at-taklifi dan yang kedua adalah al-hukmu al-wad'i. Jadi hukum syarak ada 2 kalau kita bahagikan tadi. Hukum hakam syarak ada 2, iaitu hukum hakam bersifat amali dan juga hukum hakam syarak yang bersifat kepercayaan ataupun al-ilmi. Okey. Dari sudut hukum hakam syarak bersifat al-ilmi itu dibincangkan panjang lebar dalam ilmu akidah. Dari sudut hukum hakam syarak yang bersifat amali pula, maka ianya terbahagi kepada 2, iaitu hukum hakam bersifat ataupun kita panggil sebagai al-hukmu at-taklifi, hukum hakam yang bersifat taklif, yang bersifat tanggungjawab. Maksudnya hukum yang terus menyatakan perbuatan ini boleh atau tak boleh. Dia terus kenyataan Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi terus menyatakan status satu perbuatan, sama ianya wajib atau mandub atau mubah atau mahzur atau makruh. Satu lagi dipanggil al-hukmu al-wad'i, hukum al-wad'i. Al-wad'i diambil daripada kalimah wada'a yada'u, al-wad'u, wada'a yada'u, al-wad'u. Al-wad'u bermaksud al-ja'lu. Al-wad'u sama erti dengan al-ja'lu. Jadi bila kita sebut al-hukmu al-wad'iyyu sama erti dengan al-hukmu al-ja'liyyu. Jadi ada kalimah al-ja'l, ja'ala yaj'alu, iaitu menjadikan. Okey. Jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rujuk balik apa definisi bagi al-hukmu at-taklifi, apa definisi bagi al-hukmu at-taklifi? Al-hukmu at-taklifi adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyir. Okey. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyir. Jadi itu adalah definisi bagi al-hukmu at-taklifi. Saya tulis sebentar. Okey, al-hukmu al-hukmu at-taklifi khitabullah. Khitabullah al-muta'alliq bi af'al. Payahnya nak tulis kat komputer senang Entah tuan-tuan, saya nak tulis kat komputer lah, tulis kat handset lambat ya amat Sebentar. Allahu Akbar. Okey, sekejap Sebab definisi ni penting walaupun kita mungkin agak terima kasih Ustaz Muhdi, cepat Ustaz Muhdi tak dan saya nak tulis tulislah al-hukmu taklifi. Kalau itu kita tolong Ustaz Muhdi lah tulis al-hukmu taklifiyyu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir. Bil iqtida' aw at-takhyir. Okey, satu lagi adalah al-hukmu al-wad'i. Nanti kita akan tengok perinci ataupun saya akan huraikan sikit apa dia al-hukmu taklifi dan apa dia al-hukmu al-wad'i. Al-hukmu al-wad'i pula adalah khitabullahi. Itu tak ada nak i'rab tu, masalah i'rab tu
Khitabullahi al-muta'alliqu. Khitabullahi al-muta'alliqu bija'li asy-syai'i sud ya Maulana fi haga muskilah fi su'lih. Suara saya tak dengar ke? Dengar tak? Sud مش واضح ولا ايه؟ Okey, dia tadi Okey, clear Samudi? Alhamdulillah. Okey, jadi al-hukmu al-wad'i pula adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Itu adalah definisi bagi al-hukmu al-wad'i. Okey. Sebentar saya nak tulis. Hasil ni saya kena tulis ni. Sebentar. Kita buka komputer. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Al-hukmu al-wad'i khitabullah al-muta'alliqu bi ja'li syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Okey. Jadi al-hukmul wad'i adalah khitabullahil muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Khitabullahil muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Okey, kita tengok satu-satu Kita tengok satu-satu berkenaan dengan definisi bagi al-hukmu al-wad'i dan juga al-hukmu at-taklifi. Dan mungkin kita boleh tambah kalau orang tanya itu definisi bagi al-hukmul wad'i dan juga al-hukmu taklifi. Kalau definisi bagi al-hukmu tu sendiri, al-hukmu syar'i, al-amali pula apa dia? Kita boleh tulis, saya tulis al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'i. Okey. Kalau kita lihat definisi bagi al-hukmu secara lebih luas, iaitu al-hukmu asy-syar'i al-amali khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wad'i. Jadi kalau kita perasan, sebenarnya definisi bagi al-hukmu merangkumi al-hukmu at-taklifi dan juga al-hukmu al-wad'i. Manakala kalau kita tengok definisi bagi al-hukmu at-taklifi, ianya adalah sama seperti definisi bagi al-hukmu melainkan pada kalimah al-awil wad'i. Di maknanya definisi bagi al-hukmu at-taklifi adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyir. Manakala definisi bagi al-wad'i, hukum al-wad'u adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasida. Jadi kalau kita perasan, hukum taklifi ada 5, hukum wad'i ada 5. Hukum taklifi ada 5, hukum wad'i juga ada 5. Hukum taklifi iaitu al-wujub, an-nadbu, al-ibahah,
al-karahah dan juga al-hurmah, manakala hukum al-wad'i pula adalah al-syartiyah, al-sababiyah, al-mani'iyah, al-sihhah, dan juga satu lagi al-fasad ataupun al-butlan. Jadi hukum syarak, kalau kita kata hukum syarak secara semuanya sekali ada 10 5 hukum taklifi, manakala 5 yang berbaki adalah hukum al-wad'i, hukum al-wad'i. Baik. Jadi kalau kita lihat definisi bagi al-hukmu dahulu, kita tengok satu persatu. Definisi bagi al-hukmu, nampaknya hari ini kita mungkin main daripada definisi al-hukmu saja. Al-hukmu adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-taghyiri aw al-wad'i. Hukum adalah hukum yang dimasukkan sini iaitu al-hukmu asy-syar'iyyu al-'amaliyyu. Apa dia al-hukmu syar'i al-'amali? Khitabullah, firman Allah Ta'ala. Kita boleh kata khitabullah ay kalamullah. Khitabullah iaitu kalamullah, maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata para ulama, dan segala yang menjelaskan kepada kita apakah dia kalam Allah, maksudnya sabdaan Nabi, al-qiyas, al-ijma', kesemuanya ini adalah merupakan penjelas yang menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum ni bukan semata-mata ayat Quran, tetapi ia merujuk kepada segala yang menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sebenarnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sabdaan Nabi, walaupun secara zahir ini sabdaan Nabi, pada hakikatnya Nabi adalah insan yang menjelaskan kepada kita apakah dia keinginan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qiyas, walaupun tidak ada dalil yang jelas pada menyatakan hukum benda yang kita sabitkan secara qiyas, tetapi qiyas adalah merupakan satu proses untuk mengenali apakah sebenarnya keinginan Allah Subhanahu Wa Taala pada perbuatan-perbuatan yang baru timbul yang tidak disebut hukumnya secara jelas. Begitu juga dengan ijma', walaupun ijma' mai kesepakatan para ulama', namun apabila para ulama' telah bersepakat, maka itu adalah petanda bahawa yang disepakati oleh mereka sebenarnya adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi hukum adalah khitabullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sekali hadis Nabi, termasuk sekali al-qiyas, termasuk sekali al-ijma' dan segala dalil-dalil syarak yang lain. Al-muta'alliqu, maksudnya al-khitabul muta'alliqu, al-khitabul ilahiyul muta'alliqu. Segala firman Allah atau sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas yang berkait. Yang berkait dengan apa? Yang mencakupi perkara apa? Yang berkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Yang berkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Jadi maknanya ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkait, yang membicarakan tentang perbuatan seseorang mukallaf, perbuatan manusia yang dipertanggungjawabkan dengan suruhan dan juga larangan. Ada juga firman Allah Subhanahu Wa Taala atau sabdaan Nabi atau qiyas atau ijma' yang tidak berkait dengan perbuatan mukallaf. Sebagai contoh, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alif Lam Mim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan khitabullah, firman Allah, kalam Allah. Namun ianya tidak berkait dengan perbuatan mukallaf. Ia tidak membicarakan tentang perbuatan mukallaf. Maka ketika itu kalam Allah yang berbunyi Alif Lam Mim, firman Allah ini tidak dianggap sebagai al-hukmu syar'iyyu al-amali, sekalipun ianya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Sama juga dengan sabdaan Nabi SAW. Ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Saya nak ingat balik dalam riwayat apa Nabi sebut nasab Nabi Sebentar saya tengok jap. Alang-alang tersebut Okey, dalam riwayat Imam At-Tirmizi dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi kata, saya bacakan riwayatnya. Berdasarkan riwayat Sayyidina Al-Abbas, Ja'a Al-Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'annahu sami'a syai'an. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. Jadi sabdaan Nabi berbunyi ana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ini merupakan sabdaan Nabi, dan sabdaan Nabi adalah hakikat apa yang Allah Taala inginkan. Maksudnya sabdaan Nabi itu pada hakikatnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah baginda bercakap berdasarkan hawa nafsu baginda. Segala yang baginda sabdakan kesemuanya adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Okey. Jadi firman sabdaan Nabi yang berbunyi ana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, ini adalah al-hukmu, kerana ia merupakan khitabullah, dengan maksud ia adalah sabdaan Nabi yang menjelaskan apakah dia kalamullah. Tetapi dia tidak termasuk dia adalah khitabullah, tetapi ia tidak dianggap sebagai al-hukmu. Ia tidak dianggap sebagai al-hukmu. Kenapa? Kerana al-hukmu adalah khitabullah yang berkait dengan perbuatan para mukallaf. Jadi apabila kita mendapati ada firman Allah atau sabdaan Nabi atau apa saja ijma' atau apa saja qiyas yang tidak mencakupi dan tidak menjurus kepada perbuatan-perbuatan manusia yang mukallaf, maka ianya sekalipun adalah kalamullah ataupun sabdaan Nabi dan sebagainya, ia tidak pula dianggap sebagai al-hukmu. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan, semua al-hukmu adalah khitabullah. Semua al-hukmu adalah firman Allah dan juga apa yang saja yang membawa kepada firman Allah Ta'ala. Tetapi bukan semua firman Allah adalah al-hukmu. Jadi semua al-hukmu adalah khitabullah, adalah firman Allah. Tetapi bukan semua firman Allah adalah al-hukmu. Kenapa? Kerana al-hukmu adalah apabila sesuatu firman Allah Ta'ala itu berkait dengan perbuatan manusia. Maknanya sabdaan Nabi itu atau firman Allah Ta'ala tersebut atau al-ijma' yang telah disepakati oleh para ulama ataupun al-qiyas yang ditimbulkan, kesemuanya menjurus kepada perbuatan mukallaf. Kalau ia menjurus kepada perbuatan mukallaf, maka ketika itu ia berpotensi untuk menjadi al-hukmu. Tetapi ia bukan semata-mata membicarakan tentang perbuatan mukallaf sahaja, tetapi hendaklah hukum itu menceritakan perbuatan mukallaf dengan bil-iqtida', dengan ada unsur perintah. Al-iqtida' di sini maksudnya at-talab. Al-iqtida' di sini bermaksud at-talab. Jadi al-hukmu khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil-iqtida'. Hendaklah hukum itu yang sudah berkait dengan perbuatan mukallaf itu
ia bukan semata-mata membicarakan tentang perbuatan mukallaf, tetapi ia menceritakan tentang perbuatan mukallaf dengan mengandungi unsur tuntutan. At-talab. Al-iqtida' sama erti dengan at-talab. Sebab apa tuan-tuan? Ada firman Allah Ta'ala yang menceritakan menceritakan tentang perbuatan manusia. Namun ianya tidak dia hanya menceritakan semata-mata perbuatan seseorang mukallaf tanpa menyatakan sesuatu tuntutan. Sebagai contoh firman Allah dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat yang ke-96. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kamu semua dan Allah lah yang telah menciptakan perbuatan yang kamu semua lakukan. Tengok Allah yang menciptakan kamu semua. Maksudnya jasad kamu tu diciptakan oleh Allah. Roh kamu pun diciptakan oleh Allah. Bukan sekadar roh dan jasad kamu ciptaan Allah. Perbuatan yang kamu lakukan pun adalah ciptaan Allah. Macam kita hari ni. Kita boleh duduk dalam majlis. Kita boleh dengar. Kita boleh bercakap. Kita boleh menulis. Sebenarnya semua perbuatan kita itu adalah makhluk. Ianya merupakan ciptaan Allah tetapi tidak bersifat bentuk. Dia bersifat perbuatan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini satu firman yang menceritakan tentang perbuatan para mukallaf. Tetapi hanya berhenti sekadar itu. Tidak pula menceritakan unsur tuntutan atau tegahan. Atau memberikan pilihan. Jadi ketika itu ayat surah As-Saffat ayat ke-96 ini tidak dianggap sebagai al-hukmu. Kerana sekalipun dia adalah khitabullah yang berkait dengan perbuatan mukallaf, namun ia tidak mengandungi unsur tuntutan. Bil-iqtida'. Ia tidak mengandungi unsur al-iqtida' iaitu at-talab iaitu tuntutan. Kalaulah firman Allah Ta'ala tu mengandungi tuntutan, sama ada tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Kalaulah firman Allah dan sabdaan Nabi itu berkait dengan perbuatan manusia yang merujuk kepada arahan untuk melakukan satu perbuatan atau tegahan daripada melakukan satu perbuatan, ketika itu barulah firman Allah atau sabdaan Nabi atau al-ijma' atau al-qiyas tersebut dianggap sebagai al-hukmu. Okey. Jadi definisi bagi al-hukmu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir. Awit takhyir. Apa dia at-takhyir? At-takhyir adalah memberikan pilihan. Maknanya dalam arahan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kita diberikan pilihan sama ada ingin melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jadi kalau ada firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahawa perbuatan tertentu kamu nak buat pun tak berdosa, kamu nak tinggal pun tak berdosa, atau sabda Nabi yang menyatakan satu perbuatan itu kalau kita buat tak berdosa, kalau kita tinggal pun tak berdosa, maka firman Allah Ta'ala ataupun sabdaan Nabi ataupun al-qiyas ataupun al-ijma' seperti ini akan dianggap sebagai al-hukmu juga. Kerana al-hukmu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhiri. Jadi pada ucapan bil iqtida' dia akan mengandungi unsur perbuatan wajib, perbuatan sunat, perbuatan makruh dan juga perbuatan haram. Sebab perbuatan haram dituntut untuk ditinggalkan. Perbuatan makruh juga dituntut untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa kalau dilakukan. Perbuatan wajib adalah perbuatan yang dituntut untuk dibuat dan kalau ditinggalkan membawa kepada dosa. Perbuatan sunat pula dituntut untuk dibuat dalam masa yang sama, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalimah bil iqtida' pada definisi al-hukmu akan mengandungi 4 perbuatan. Perbuatan wajib, perbuatan sunat, perbuatan makruh dan perbuatan
haram. Manakala kalimah awit takhyir ataupun pemilihan. Maksudnya hukum adalah sesuatu firman Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan manusia yang memberikan kepada seseorang mukallaf hak untuk memilih sama ada ingin melakukan atau meninggalkan. Kedua-duanya sama, tidak berdosa dan tidak berpahala. Maka pada kalimah at-takhyir akan mencakupi satu perbuatan, iaitu yang kita namakan al-jaiz ataupun al-mubah. Perbuatan yang buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Berdosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Buat ke tak buat ke, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Jadi pada kalimah bil iqtida mengandungi 4 perbuatan. Pada kalimah awit takhyir mengandungi 1 perbuatan. Kemudian disebut awil wad'i. Hukum juga adalah sesuatu firman Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi atau ijma' atau qiyas yang berkait dengan perbuatan seseorang mukallaf yang mengandungi unsur al-wad', unsur al-ja'l, unsur menjadikan. Okey, alhamdulillah. Secara tak langsung tuan-tuan, definisi al-hukmu ini secara tak langsung kita pun terus faham apakah erti al-hukmu taklifi. Kerana al-hukmu taklifi adalah khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhyir. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina, kita kata ini adalah al-hukmu taklifi. Kerana firman Allah Ta'ala ini mengandungi atau berkait dengan perbuatan yang namanya zina dan padanya ada tuntutan untuk ditinggalkan perbuatan tersebut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wahai orang-orang mukmin, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kita kata ini adalah al-hukmu at-taklifi kerana ianya adalah merupakan firman Allah yang mengandungi, yang mencakupi, yang berkait dengan perbuatan seseorang mukallaf dan padanya ada tuntutan untuk dilakukan. Jadi maknanya dengan kita memahami definisi al-hukmu sebentar tadi, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i, tuan-tuan secara tak langsung telah pun memahami apakah erti al-hukmu at-taklifi, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida' awit takhyir. Cuma tadi saya tak huraikan lagi awil wad'i. Hukum hakam termasuk di dalam definisi al-hukmu juga adalah sekiranya sesuatu perintah, sesuatu firman Allah Ta'ala ataupun sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas berkait dengan perbuatan manusia yang mukallaf tetapi mengandungi unsur menjadikan. Jadi pada kalimah awil wad'i sebenarnya adalah untuk menyatakan bahawa al-hukmu selain daripada ia adalah al-hukmu at-taklifi, bahagian kedua bagi al-hukmu juga adalah dinamakan al-hukmu al-wad'i. Maka oleh kerana kita nak tahu apa definisi al-wad'u, maka kita lihat apakah dia definisi bagi al-hukmu al-wad'i. Dan saya dah sebut dalam definisi tadi, dan alhamdulillah di bahagian komen pun dah disebut tentang ta'arif bagi al-hukmu al-wad'i. Apa dia al-hukmu al-wad'i? Khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidah. Kata para ulama suatu mendefinisikan ta'arif bagi al-hukmu al-wad'i, kata para ulama kita, al-hukmul wad'i adalah sebarang firman Allah Ta'ala, termasuk juga sabda Nabi, termasuk juga al-qiyas dan juga al-ijma' serta dalil-dalil yang lain yang berkait dengan berkait dengan apa? Yang berkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab. Dalam firman tersebut dinyatakan, Allah Ta'ala nyatakan atau Nabi atau ijma' atau qiyas menyatakan bahawa sesuatu perkara itu adalah sebab bagi sesuatu perbuatan. Maknanya sesuatu perkara itu telah dijadikan oleh Allah atau Nabi atau ijma' atau qiyas sebagai apa? Sebagai sebab. Sebab bagi sesuatu perbuatan. Au syartan,
atau firman Allah Ta'ala tersebut berkait dengan menjadikan sesuatu perkara itu sebagai syarat bagi sesuatu perbuatan, atau termasuk juga dalam definisi al-hukmul wad'i adalah sebarang firman Allah yang berkait dengan menjadikan sesuatu perkara itu sebagai mani', sebagai penghalang, daripada sesuatu perbuatan, atau sebarang firman Allah yang berkait dengan menjadikan sesuatu perbuatan itu dianggap sah, atau sebarang firman Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu perbuatan itu sebagai batil ataupun fasid, menjadi rosak, tidak sah. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum al-wad'i dia ada unsur menjadikan sesuatu perkara sebagai perantara kepada perbuatan. Sama ada perantaraan itu adalah syarat atau sebab atau mani' atau as-sihah atau al-fasad. Maknanya kalau al-hukmu at-taklifi terus dinyatakan hukum bagi perbuatan tertentu. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Maka kita pun tahu bahawa sembahyang adalah wajib. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maka para fuqaha pun menyatakan hukum ataupun firman Allah Ta'ala ini telah menjadikan zina adalah sebagai perbuatan yang haram, tanpa dijadikan sebagai syarat, sebab dan sebagainya. Tetapi kalau al-hukmu al-wad'i, ia tidak terus menyatakan hukum suatu perbuatan. Sebaliknya firman Allah itu menceritakan tentang perantaraan terhadap suatu perbuatan. Yang perantaraan itu mungkin boleh jadi adalah sebagai as-sabab ataupun as-syartu ataupun al-mani' ataupun as-sahih ataupun al-batil. Okey. Jadi insya-Allah pada definisi al-hukmu al-wad'i ini kita akan perincikan dengan lebih dalam, sebab ini agak terperinci sedikit. Dia memerlukan kepada huraian sedikit, sebab as-sabab, as-syartu, al-mani' dia ada istilah dia. Adapun as-sahih dan juga al-fasid nanti kita akan jumpa dalam kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi ada 3 kalimah yang disebut di sini, iaitu sabab, as-sabab, orang Melayu kata sebab lah, orang Arab panggil as-sabab. Yang kedua asy-syartu, orang Melayu kata syarat. Satu lagi mani'. Mani' ni kita katakan sebagai penghalang. Mani' adalah penghalang. Jadi setiap satu ini ada definisinya. Maka oleh kerana kita nak tahu apakah dia al-hukmu al-wad'i, dan di dalam definisi al-hukmu al-wad'i disebut dengan 3 istilah ini, maka saya akan nyatakan sekarang definisi bagi asy-syartu, as-sababu dan juga al-mani'. InsyaAllah. Dia sebenarnya perbahasan kita pada hari ini mungkin agak terperinci, agak-agak dalam, tetapi sebenarnya dia mudah untuk difahami. Dia mudah untuk difahami. Kita tengok satu persatu. Kita mula dengan as-sabab. As-sabab, saya tulis di komen, as-sababu ma ni secara mudah lah. Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lebih dalam, ada pelbagai definisi. Saya ambil yang sering disebut oleh para guru kami, khususnya Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. As-sababu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Wa min adamihi al-adamu li zatihi. As-sababu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Saya bariskan sikit. Wa min adamihi al-adamu li zatihi. Okey. As-sabab ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li zatihi. Okey, kita tengok satu-satu. Kenapa kita nak tahu ni? Sebab dalam definisi al-hukmul al-wad'i disebut perkara ini. Disebut tentang as-sabab. Jadi sebarang hukum dan juga firman Allah Ta'ala serta sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas atau dalil-dalil yang lain
yang telah menjadikan sesuatu perkara itu sebagai as-sabab, maka firman yang menjadikan satu perkara itu sebagai as-sabab dianggap juga sebagai al-hukmu, dan ia berada pada kategori al-hukmu al-wad'iyu. Okey, apa definisi bagi as-sabab? Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li zatihi. Sesuatu perkara yang lazim, mesti, dengan sebab kewujudannya akan kewujudan satu perkara yang lain. Maknanya sebab ni adalah satu benda yang disebabkan benda ni wujud, mesti wujud satu benda yang lain. Dan kalaulah benda yang dijadikan sebagai sebab ni tak wujud, nescaya benda yang sepatutnya wujud ketika sebab ada, tak ada. Macam mana tu? Maknanya as-sabab ni dia berkait dengan satu benda lain. Dia ada natijah dia. Dia panggil al-musabbab. Sabab, orang Melayu panggil sebab musabbab. Sabab musabbab. Dia ambil juga dari segi bahasa Arab. Sabab, natijah kepada sabab adalah al-musabbab. Natijah kepada as-sabab adalah dinamakan al-musabbab. Jadi as-sabab ni adalah sekiranya suatu benda yang telah dijadikan sebab ni apa dia? Sebarang benda yang kalaulah benda ini wujud, musabbab akan wujud. Kalaulah benda yang dinamakan sebagai sebab ni tak wujud, nescaya musabbab juga tidak wujud. Apa contoh? Okey, sebut tu disebut lizatihi, iaitu dengan melihat semata-mata sebab itu sendiri. Jangan lihat kepada benda lain. Sebab kadang-kadang satu benda itu mungkin wujud sekalipun sebab tak ada, disebabkan sebab benda-benda yang lain. Tapi kalau kita melihat semata-mata as-sabab, maka as-sabab itu kalaulah sebab wujud, mesti musabbabnya juga wujud. Sekiranya sabab tidak wujud, nescaya musabbabnya juga tidak wujud. Okey, kita ambil satu contoh. Bil misal yattadihul maqal. Dengan didatangkan contoh, insya-Allah kita akan dapat faham apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ma yalzamu min adamihi, ma yalzamu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladam li zatihi. Okey, saya ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidulukis syams. Okey. Okey. Allah Taala berfirman, aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Okey, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-78 ini, Allah Ta'ala sebut aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah salat apabila matahari sudah tergelincir. Maksudnya matahari sudah tidak lagi berada di tengah-tengah langit. Pada pandangan mata kita, matahari bukan lagi berada di pihak barat. Matahari bukan lagi berada di tengah-tengah langit. Sebaliknya sudah condong ke sebelah arah barat. Sebab matahari bila terbit, dia mula terbit di timur. Jadi ketika itu matahari di alik timur. Timur. Tiba-tiba matahari tegak atas kepala kita. Maka ketika itu matahari tidak di timur, tidak di barat. Bila matahari jatuh, tergelincir, dia mula sahaja berada pada pihak barat. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis salata lidulukis syams. Dirikanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Jadi kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahawa sembahyang fardu zuhur diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Disebabkan matahari sudah tergelincir dari tengah langit. Matahari sudah tergelincir dari tengah langit. Jadi maknanya, sekiranya sebab ini telah muncul,
natijahnya juga mesti muncul. Apa natijah bagi tergelincir matahari? Natijahnya adalah kewajipan menunaikan solat fardu zuhur. Maknanya, dengan adanya as-sabab, hendaklah wujud, mesti wujud musabab. Kalau sabab wujud tiba-tiba tak muncul musabab, itu tidak dinamakan sabab. Maksudnya dia bukan sabab. Tapi kalau betul suatu benda itu telah menjadi as-sabab, kalau ia muncul, maka musababnya, natijah kepada sebab itu juga mesti wujud. Jadi apabila disebut aqimis salata liduluki syams, maka sekiranya matahari sudah tergelincir daripada tengah langit, maka wajiblah ke atas para mukallaf untuk menunaikan solat fardu zuhur. Tapi kalau sabab tidak wujud, maknanya matahari tidak lagi tergelincir, masih pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, matahari masih berada di pihak timur. Adakah saya dan juga tuan-tuan diwajibkan untuk menunaikan solat zuhur yang merupakan musabab bagi tergelincir matahari? Saya kata dan kita semua menyatakan tidak lagi diwajibkan untuk seseorang itu melaksanakan solat fardu zuhur. Sebab apa? Sebab tidak wujud. Sebabnya adalah kerana as-sabab ghairu mawjud. Jadi kalau kita lihat, as-sababu ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu lidhatihi. Sebab adalah sesuatu perkara yang disebabkan dia mesti wujud sesuatu. Dan kalaulah sebab itu tidak ada, mestilah sesuatu itu tidak wujud. Maksudnya musababnya juga tidak boleh wujud. Dari sudut semata-mata sebab itu sendiri. Maknanya kita hanya melihat semata-mata dari sudut matahari tergelincir. Contoh, matahari tergelincir memang wajib sembahyang fardu zuhur. Kalau matahari belum tergelincir, tidak wajib seseorang melaksanakan fardu zuhur. Tiba-tiba satu orang kata, "Tuan, matahari sudah tergelincir, tetapi saya tidak wajib melaksanakan solat zuhur." Ini menunjukkan bahawa tergelincir matahari tidak menjadi sabab. Kerana sabab sudah wujud, tiba-tiba musabab tidak wujud. Kita dengar, kita terkejut. Biar betul. Matahari sudah tergelincir. Maksud dia waktu zuhur sudah masuk. Bila begitu, para mukallaf diwajibkan untuk melakukan solat fardu zuhur. Kenapa kamu tidak diwajibkan pula untuk melakukan solat fardu zuhur? Dia kata, kerana saya ketika matahari tergelincir itu, saya tertidur. Saya dah tidur sebelumnya dan saya terus tidur. Saya sedar-sedar dah asar. Jadi ketika itu saya tidak diwajibkan untuk melakukan solat fardu zuhur sebab saya tidak dianggap sebagai mukallaf. Jadi dia kata, tengok, sebab sudah wujud, tiba-tiba musabab tidak wujud. Kita kata, kamu tak wajib sembahyang zuhur ketika itu dengan kerana melihat unsur lain. Bukan semata-mata melihat dari sudut sabab. Tapi kalau melihat dari sudut sabab semata-mata, kalau sabab wujud, musabab kena wujud. Kalau sabab tidak wujud, musabab tidak wujud. Satu orang kata, "Ustaz, zuhur tak masuk lagi tapi saya wajib sembahyang zuhur." Biar betul. Ustaz, kenapa? Kita tanya dia. Dia kata, sebab semalam saya tertinggal sembahyang zuhur. Jadi saya wajib sembahyang zuhur walaupun zuhur hari ni tak masuk lagi. Kita kata, itu kamu dah pandang perkara lain. Sekarang perbincangan kita, lidhatihi. Lidhatis sabab. Kita hanya membicarakan perbahasan tentang sabab, melihat semata-mata dari arah sebab. Tidak melihat dari perspektif yang lain. Jadi as-sabab adalah ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam lidhatihi. Jadi ketika ini, apabila kita dah tahu apakah dia as-sabab, maka tahulah kita, maknanya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-78 yang berbunyi, aqimis salata liduluki syams. Ayat ini adalah al-hukmu lah. Ya, jawapannya ia adalah al-hukmu dan ia berada di bawah kategori al-hukmu al-wad'iyu kerana ia merupakan khitabullah,
al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababa. Jadi di sini kalau kita nak padankan definisi dengan ayat ini, kita kata hadhil ayah ta'allaqa bi ja'li duluki syamsi sababan li fardhi salatiz zuhr. Jadi ayat ini telah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab untuk mewajibkan salat fardu zuhur. Jadi itu adalah as-sabab. Okey, itu adalah as-sabab. Allahu Akbar. Saya pun tak tahu waktu kita dah semakin mencemburui ni. Tapi saya takut tuan-tuan jadi pening. Ada dua lagi, asyartu dan juga al-mani'. Okey. Saya takut nanti kan mengambil masa. Macam mana buat ni? Allahumma salli ala al-habibil Mustafa. Kita try dulu Kita try. Saya nampak rasa takut saya akan mengambil masa yang panjang dan takut nanti saya terkejut-kejut terlaju-laju dalam nak menghurai. Okey, tak apa. Maknanya insya-Allah tuan-tuan, minggu hadapan nanti, hari ni kita baru baca wal ahkam. Kita hanya baru bicaranya pada wal ahkam. Sab'atun tak bincang lagi Sab'atun tak bincang lagi. Tapi kita hanya baru sebut wal ahkamul muradatu fi ma zakara atau fi ma zukir. Dan lalu kita pun mendatangkan definisi bagi al-hukmu, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhiri aw al-wad'i. Dan kita telah meneliti definisi bagi al-hukmu at-taklifi, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhir. Dan kita telah pun mula masuk di dalam definisi al-hukmul wad'i, iaitu khitabullahil muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan au mani'an au sahihan au fasida. Dan kita telah pun mula memahami erti as-sabab, iaitu ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihi al-adamu li zatihi. Ustaz Mudi kata habiskan hukum wad'i Maulana. Boleh habis Ustaz Mudi, tapi saya takut saya akan ambil setengah jam lagi untuk menerangkan tentang asyartu dan juga al-mani'. Takut sahabat-sahabat kita ada urusan yang lain, dan kelas kita biasanya kita ambil masa lebih kurang dalam sejam suku, tapi hari ni dah terlebih sikit, nak hampir ke sejam setengah. Ala kulli hal, insya-Allah Ustaz Muhdi kita tangguhkan ke minggu depan je. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung sikit apakah pula definisi asyartu, apakah pula definisi bagi al-mani', dan insya-Allah dalam kitab ini akan didatangkan definisi bagi as-sahih dan juga al-fasid ataupun al-batil. Jadi insya-Allah kita akan menelitinya, dan saya mohon maaf kepada Ustaz Muhdi tak dapat nak menunaikan hasrat Ustaz Muhdi untuk menyelesaikan definisi al-hukmul wad'i pada hari ini. Namun moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman dengan baik, dan ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan lekat. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang saya akan sentuh lagi, saya akan ulang balik tentang as-sabab. Mungkin seminggu akan datang ni takut dah terlupa, tapi insya-Allah kita ulang secara laju-laju tu boleh ingat balik biiznillah subhanahu wa taala, insya-Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, moga-moga ada kebaikan dan keberkatan dalam majlis yang kita laksanakan pada hari ini. Okey, saya nak tengok kalau ada soalan-soalan yang ditanya tadi tanpa saya sedar. Sebentar. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita akan tangguhkan majlis kita pada hari ini biiznillah. Okey, sebentar. Definisi istilah-istilah ada dalam kitab ke? Ada Kalau kita buka kitab-kitab usul fiqh yang tinggi-tinggi, kita akan jumpa. Jadi saya ambil daripada kitab-kitab, contoh kitab-kitab yang tinggi macam kitab Nihayatul Usul dan kitab-kitab yang lain, saya masukkan di dalam huraian kita ini. Walaupun kitab ini, buku ini tidak menyatakan, tapi oleh kerana ianya penting untuk diketahui, dan saya rasa ia tidak terlalu dalam untuk difahami, maka saya akan datangkan juga fakta-fakta luar daripada kitab Syarhul Mahalli yang berkait juga dengan Syarhul Mahalli untuk kita memahami kitab ni dengan terperinci. Dan kita akan baca kitab ni santai. Saya tak mengambil masa, saya tak nak baca dengan waktu ataupun dengan kadar yang cepat. Kita akan baca secara santai walaupun akan mengambil masa yang lama.
Tetapi sedikit-sedikit moga-moga ilmu ini yang sangat penting ini akan melekat dalam pemikiran kita, kerana usulul fiqhi adalah tariqatul fikri. Usul fiqh adalah cara untuk berfikir. Walaupun pada asal ilmu usul fiqh ni adalah tujuannya untuk digunakan oleh para mujtahid untuk mengambil hukum hakam daripada teks-teks syariat, tetapi dengan ilmu usul fiqh sebenarnya kita juga boleh mempraktikkan dalam hidup kita, dalam kita berfikir, dalam kita memahami satu ucapan, dan ianya sangat memberi kesan kepada seseorang Muslim di dalam memahami dan dalam memahami satu ucapan, dan dia akan bersikap teliti dan tidak tergesa-gesa dalam memahami suatu ucapan. Kerana usul fiqh sebenarnya selain daripada tujuan utamanya untuk mencari gali hukum daripada dalil syarak, usul fiqh juga adalah tariqatul fikri, cara untuk kita berfikir secara halus. Itu macam tadi kita baca wal ahkam. Apakah al-hukum di sini merujuk kepada hukum syariat atau hukum taklifi atau hukum adat? Timbul persoalan. Kita tak baca laju begitu, tapi kita akan memahaminya secara halus. Setelah kita rujuk, hukum di sini adalah merujuk kepada hukum syariat. Hukum syariat pula ada dua. Hukum syariat mana satu ni? Jadi sebenarnya dia akan sentiasa berkait. Daripada satu persoalan ke satu persoalan. Dan persoalan-persoalan yang teliti inilah yang akan membina kepakaran seseorang faqih itu sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan moga-moga ada kebaikan dalam majlis ini. Saya tak nampak, rasanya kita tak ada soalan lain. Rasanya soalan ni tak ada. Ala kulli hal, terima kasih semua dan saya minta maaf selalunya kita ambil masa lebih kurang dalam sejam saja, tapi hari ini kita hampir mengambil masa sejam setengah. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga majlis ini terus mendapat keberkatan. Kita target tuan-tuan letak dalam set, kita target kita akan khatam kitab ni dalam 80 majlis. 80 majlis. Hari ni majlis yang ke-11, majlis ke-11. Kalau kita tengok tu mungkin dalam 80 ke 90 majlis kita akan khatam kitab ni. Jadi tenang-tenang saja, tapi moga-moga tenang-tenang kita itu tidak membuang masa dan berisi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua, jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khaira. Bertemu lagi di minggu hadapan insya-Allah sekiranya diizinkan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.